Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid yang cikgu sayangi. Pada hari ini kita akan berbincang soalan Matematik Kertas 2 UPSR tahun 2016 bersama dengan saya, Cikgu Nurul Huda. Okay, soalan yang pertama, saya akan bacakan soalan. Rajah 1 menunjukkan tanda harga bagi suatu barang yang bernilai RM2,100. Soalannya, berapakah bilangan wang kertas RM100 yang sama nilai dengan harga barang itu? Ini soalan 1 markah, jadi kamu tidak perlu tunjukkan jalan pengiraan. Tetapi jika kamu hendak mengira pun tiada masalah. Okey, yang penting kamu faham dia tanya berapa keping duit RM100 yang kita perlukan untuk mendapat nilainya RM2,100. Cara yang paling mudah kita perlu bahagi. Okey, bahagi secara dalam bentuk pecahan seperti ini. Kemudian senang untuk kita mansuhkan sebab bawahnya melibatkan ada sifar. Kita boleh potong 2 di bawah sifar. Okey, dan juga atas kita potong 2 sifar. Nilainya adalah 21. Terus tulis 21. Okey, soalan B pula, ini adalah soalan yang popular iaitu bundarkan RM6,542.70 kepada ringgit yang terdekat. Okey, soalan ni memang kerap keluar dalam peperiksaan. Tetapi kesilapan kepada murid ni dia dia kurang faham di mana nilai tempat ringgit. Jadi, kita akan mengimbas kembali. Okey, dalam tajuk wang ni, dia ada nilai tempatnya juga. Mari kita lihat. Okey, kita ambil nombor yang sama iaitu RM6,542.70. Ada titik sen ni, dia sebenarnya memisahkan di antara rumah sen dan juga rumah ringgit. Jadi kita akan tengok satu persatu rumah nilai tempat bagi nilai sen dan juga ringgit. Okey, sifar ni nilai tempatnya adalah sen. Manakala 7 nilai tempatnya adalah 10 sen. Kemudian kita akan melintasi garisan kuning tadi. Jadi kita sudah masuk ke rumah ringgit. Jadi dalam rumah ringgit dia ada adik yang paling bongsu sekali yang duduk di sebelah kanan sekali. Okey, dia berada di rumah dia tu namanya apa? Ya, nilai tempatnya adalah ringgit. Yang kedua adalah RM10. Yang ketiga adalah RM100 dan yang keempat adalah RM1,000. Jadi memang dia keluarga ringgit, tetapi kamu perlu ingat yang mana satu yang khas namanya ringgit nilai tempatnya. Okay, berbalik kepada soalan, kita baca balik soalan. Soalannya bundarkan nombor ni kepada ringgit yang terdekat. Jadi ada kawan kamu dia ingin membantu. Ini adalah tajuk bundar. Jadi kamu perlu gariskan nombor yang terletak di rumah ringgit. Jadi kita kena anggap ringgit ni adalah watak utama. Dalam lakonan selalunya ada hero dan heroin. Jadi di sini tajuk bundar ringgit adalah watak utama. Jadi kita perlu gariskan. Okey, mana satu rumah ringgit? Ya, nombor 2 yang cikgu sudah warnakan merah. Kita gariskan. Okay, langkah kedua, lihat nombor di kanan. Kadang-kadang kita sebut lihat nombor di belakang. Adakah nombor yang betul-betul berada di belakang nombor 2 ini adalah kaya atau miskin? Okay, kemudian nombor yang di belakang kita boleh bulatkan. Tetapi mata kamu perlu lihat pada nombor yang betul-betul di belakang nombor 2, iaitu nombor yang cikgu warnakan dengan biru. Okay, 7 ni adakah rumah miskin atau rumah kaya? Kita imbas kembali. Miskin nilainya mestilah sifar, 1, 2, 3 atau 4. Apabila nilainya dalam lingkungan ini, kamu perlu tambah sifar. Manakala nombor kaya ni pula nombornya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Jika nombor ini nombor yang besar atau kaya, kamu perlu tambah 1. Di sini anak panah menunjukkan nombor 7. 7 adalah nombor kaya. Oleh itu, kita perlu tambah 1. Nak tambah di mana? Di bawah garisan. Ataupun kamu nak tambah di atas garisan ke di atas nombor 2 pun boleh. Mana-mana satu. Yang penting kita tambahkan pada
kepada rumah ringgit. Okey, sekarang kita akan tambah. Nombor yang kita bulatkan tadi ni semua turun jadi bulat. Bulat tu maksud saya sifar. Yang sifar turun jadi sifar, 7 turun jadi sifar, anak panah titik turun jadi titik, 2 tambah 1 adalah 3. Manakala nombor lain, kita perlu hanya turunkan satu persatu sebab tidak perlu ditambah. Okey, kita kena baca soalan balik. Soalan tanya bundar kepada ringgit yang terdekat. Jadi, kamu perlu bagi jawapan dalam bentuk ringgit sahaja. Kamu tak perlu menyalinnya sehingga sen lah, seelok-eloknya kerana dia minta sehingga ringgit terdekat. Jadi jawapan kamu kena ikut arahan bagi sehingga ringgit sahaja. Okey, ini jawapannya RM6,543. 1 markah. Seterusnya kita akan lihat soalan nombor 2. Soalan ini sangat senang kerana ini merupakan petak 100. Okey, cikgu dah tulis dah angkanya siap-siap. Kenapa? Apabila dia petak 100, sangat senang. Kamu hanya perlu kira berapa bilangan yang berlorek, peratusan. Jadi, bila sebut peratusan, mesti ada simbol peratus. Jadi, disebabkan ada 19 yang berlorek, kita perlu tulis 19 peratus. Dan soalan B, nyatakan bahagian yang berlorek daripada seluruh rajah kepada nombor perpuluhan. Maksudnya, daripada nilai peratus ni, kamu pandai tak tukar dalam bentuk perpuluhan? Okay, dia ada banyak sangat teknik kan. Cikgu pernah ajar sebelum ni. Jadi cikgu nak ingatkan satu teknik pada hari ini, iaitu teknik mengira garis. Jadi kamu kena kira sifar tu ada berapa. Okey, disebabkan ada 2, kita perlu buat 2 garis. Garis pertama, okey. Yang kedua, kita sebab ada 2 sifar, garis yang kedua. Kemudian letak titik. Okey, disebabkan tiada nombor bulat di hadapannya, kita hanya perlu meletakkan pengangka di atas garis-garis ini. Bermula dari belakang, 9, 1 dan disebabkan tiada nombor bulat, kita letak sifar. Jawapannya adalah sifar 0.19. Jadi kamu boleh terus salin. Ini pun soalan 1 markah. Okey, kedua-duanya A dan B soalan 1 markah. Sekarang kita pergi ke soalan nombor 2. Soalan nombor 2 adalah soalan 2 markah. Jadi, langkah yang paling penting adalah tolong fahami soalan. Jadi, soalan nombor 3, saya bacakan. Kamu diberi 3 kad nombor. Nombor terbesar dibahagi dengan nombor 3 digit. Hasil bahaginya ditolak dengan nombor terkecil. Okey, nampak complicated. Tetapi sebenarnya kalau kamu fahami, kita ambil sikit demi sedikit. Contoh, nombor terbesar dibahagi dengan nombor 3 digit. Kemudian hasil bahaginya ditolak dengan nombor terkecil. Jadi pada hari ini cikgu juga nak semak jawapan murid-murid kelas 6 harapan. Beberapa orang murid cikgu dah pilih kan. Jadi cikgu nak tengok soalan senang macam ni, adakah murid-murid ni berjaya dapat jawapan full marks? Betul tak dapat 2 markah? Ataupun dapat 1 markah ataupun sifar markah? Okey, murid yang bertuah cikgu pilih adalah Jiva Rishi dan juga Alif. Soalan ni adalah soalan 2 markah. Jadi kamu tak boleh bagi jawapan yang terlalu simple sangat. Dia mesti ada, sekurang-kurangnya ada operasi. Jadi di sini kita kena fahami soalan. Okey, mari kita tulis ayat matematik. Okey, kita buat sedikit demi sedikit. Nombor besar dibahagi dengan nombor 3 digit. Jadi, nombor yang besar adalah nombor yang banyak digitnya lah. Dibahagi dengan nombor 3 digit. Hasil bahaginya, maksudnya setelah kamu bahagi, hasilnya ditolak dengan nombor terkecil. Jadi, tips dia tadi, kawan kamu dah sebut, langkah pertama kita kena tulis ayat matematik. Jadi, inilah ayat matematiknya. 24,500 kita bagi dengan nombor 3 digit adalah 100 dan ditolak dengan nombor terkecil. Murid-murid soalan ni, kalau kamu berjaya tulis ayat matematik seperti ini, kamu secara rasmi telah mendapat 1 markah. 1 markah percuma je dengan hanya menukar kepada ayat matematik.
Okey, jadi setelah kamu berjaya menukarnya, kita selesaikan. Okey, kita akan buat 24,500 bahagi 100. Okey, yang ini tiada masalah sekiranya kamu nak bagi secara gerak ke anak panah. Yang penting cikgu kata mesti ada simbol operasi. Jadi awak dah buat, bahagi BB, bahagi belakang. Gerak berapa awan? 2 awan. Okey, bahagi belakang 2 awan gerak belakang. Letak titik baru, titik lama terus hilang. Jadi, dia mendapat nilai yang baru 245. Seterusnya, ini adalah hasil bahagi. Kita tolakkan dengan nombor yang terkecil iaitu nombor 5. Jawapannya adalah RM240. Sekarang kita akan simak dua orang murid punya latihan. Okey, ini cikgu tunjukkan. Sekiranya kamu berjaya menulis ayat matematik lengkap macam ni, 1 markah dalam tangan. Dan jawapan akhirnya adalah 1 markah. Okay, kita tengok Jivarishi dia buat apa? 24,500 bahagi 100 sama dengan 245. Jivarishi dia hanya buat kerja separuh jalan sahaja. Ini dibahagi. Mana hasil bahaginya ditolak dengan nombor terkecil. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Tetapi disebabkan dia berjaya membahagi dan jawapan dia betul semasa dia bahagi dengan 100, okey, dia layak mendapat 1 markah. Okey, ini pula jawapan daripada Alif. Okey, dia buat dalam bentuk lazim. Okey, 24,500 bahagi dengan 100, dia berjaya dapat 245. Kemudian 245, dia ada simbol tolak dan tolak dengan 5. Jawapannya mendapat 240. Okey, betul. Jadi, kita lihat markah yang berjaya dikumpul Jivarishi, dia mendapat 1 markah sahaja, manakala Alif dia dapat 2 markah. Okey, kerana dibaca soalan sehingga habis. Okey, kita jangan terlalu nak buat kerja dengan cepat. Kita tak baca soalan hingga habis. Okey, jangan buat kerja separuh jalan. Okay, sekarang kita akan pergi soalan 3B. Raja 3B menunjukkan jarak dari rumah Adelina ke sekolah. Cikgu dah ingatkan banyak kali kan, kalau kamu jumpa soalan dui bahasa, tak perlu kamu baca yang bahasa Inggerisnya. Kita baca fokus kepada satu bahasa sahaja. Okey, rumah Adelina pergi ke sekolah adalah 2 km 18 meter. Okey, sekarang soalannya ni soalan 1 markah, nyatakan jarak dalam meter dari rumah Adelina ke sekolah. Dia nak dalam meter sahaja, yang kilometer ni dia tak nak. Jadi kamu tahu tak cara untuk menukarkannya? Sebenarnya ada banyak cara, okey? Tapi ikutlah kesesuaian kamu, pilih mana-mana kaedah yang jawapan kamu akan mendapat betul. Okey, di sini saya ambil balik soalan Jivarishi dengan Alif Daniel. Okey, kita tengok soalan B dia pula. Okey, jarak rumah Adelina ke sekolah 2 km 18 meter. Bagus, saya lihat Jivarishi dibuat jalan pengiraan lengkap. 2 darab 1000 ditukar dalam meter, kemudian dia tambah. Begitu juga Alif Daniel. Alif Daniel pula dia guna, dia punya konsep 1 km sama dengan 1000. Jadi kalau nak 2 km, 1000 campur 1000. Okey, kemudian ditambahkan dengan 18 meter. Apa-apa kaedah, cikgu kata tak kisah. Soalan kertas 1, yang penting markah dia punya jawapan adalah tepat. Okey, pada hari ini cikgu nak tunjuk kaedah yang lagi satu yang mudah, iaitu mari kita guna kaedah 1-3 box. Okey, 1-3 box pun senang. Dia sebenarnya tak perlu operasi tambah ke tolak ke, dia hanya masukkan nombor dalam kotak-kotak yang disediakan. Okey, disebabkan 1 km sama dengan 1000 meter, kamu kena perhatikan ada berapa sifar dalam meter tu. Disebabkan 1 km sama dengan 1000 meter, ada 3 sifar, oleh itu kita kena guna 1-3 box. Okey, sebab 3 tu ada 3 sifar. Okay, ini garisan utama. Okey, kemudian di sebelah kanan pastikan mesti ada 3 ruang, 3 kotak. Okey, kita masukkan maklumat. Jadi atas tu adalah rumah kilometer, di sebelah kanan adalah meter, dan jangan lupa letak titik di tengah-tengahnya di garisan utama. Okay, sekarang tanpa melengahkan masa, kita masukkan 2 kilometer. Dia sebut kilometer. Mana rumah kilometer? Kita masukkan 2. Okey.
Manakala rumah meter, kita masukkan 18. Okey, tetapi ingat ya murid-murid, rumah meter ni dia ada syarat. Syarat dia cikgu selalu ingatkan pada kamu, rumah meter ni nak masuk rumah, dia perlu masuk dari belakang. Jadi dia kena masuk, siapa yang belakang masuk dulu. Di sini adalah 18 meter kan. Jadi kita letak 8 kita masukkan dulu dari belakang. 1 kita letak di tengah-tengahnya. Okey, nombor yang tak ada nak buat apa? Kita perlu letakkan sifar. Okey, murid-murid ingat tak cikgu ajar? Okey, sekiranya kamu guna 1-3 box, soalan minta dalam unit KM, kamu hanya perlu tambah titik saja di garisan utama. Tetapi sekiranya soalan minta dalam meter, kamu tak perlu letak apa-apa titik, sebaliknya kamu salin sahaja. Dalam soalan ni ditanya dalam meter, oleh itu kita salin sahaja. Berapakah jawapannya? 2018 meter. Tahniah cikgu ucapkan kepada Jivarishi dan juga Alif kerana masing-masing berjaya mendapat markah penuh iaitu 1. Seterusnya kita pergi soalan nombor 4. Cikgu baca. Carta atas menunjukkan kedudukan rumah Emilia dan rumah jiran-jirannya. Nyatakan koordinat bagi rumah Emilia. Jadi kamu perlu fahamkan koordinat. Okey, rumah-rumah siapa yang kamu cari? Yang penting kita perlu cari rumah Emilia. Oh, rumah Emilia saya dah jumpa. Okey, jadi bagaimana untuk menulis koordinat? Okey, koordinat mesti dimulakan dengan tanda kurungan. Ingat, kita mulakan dengan paksi X. Macam mana kamu nyanyi ABC, kita sebut X, Y, Z ke Y, X, Z. Jadi kita selalu sebut X, Y, Z. Jadi kita mesti mulakan dengan paksi X dahulu. Paksi X nilai dia berapa? 2. Manakala paksi Y nilainya adalah 4. Okey, ini adalah cara yang betul menulis koordinat. Mesti ada tanda kurungan. Soalan B. Okey, tolong fahami. Emilia bergerak dari rumahnya 5 unit mengufuk dan 2 unit mencancang. Setiap unit mewakili 1.5 kilometer. Hitung jumlah jarak dalam kilometer pergerakan Emilia. Ini rumah Emilia. Sekarang dia sudah bergerak 5 unit mengufuk dan 2 unit mencancang. Jadi, dia kata setiap unit tu mewakili 1.5 kilometer. Okey, soalan ni soalan yang agak mudah sebenarnya. Jadi, hari ni cikgu ambil lagi 2 kertas peperiksaan daripada kawan kamu, iaitu murid yang betul adalah Naufal dan juga Arisha. Jadi kita tengok antara kedua-duanya, adakah mereka mendapat markah penuh 2 markah? Jadi sebelum saya tanda kertas kawan kamu, cikgu akan tunjukkan jalan pengiraan yang cikgu cadangkan. Yang pertama, okey, seelok-eloknya kita tulis dengan terperinci, iaitu jarak sama dengan 5 unit tambah 2 unit sama dengan 7 unit. Murid-murid, kalau ikut logik, kamu memang boleh tambahkan. Saya pernah beritahu, kamu boleh congak, tetapi dalam kertas 2 ni, setiap pengiraan mesti dinyatakan. Jadi, tak ada mengambil masa lama. 5 unit tambah 2 unit. Kita tulis saja dan kamu boleh congak je jawapannya 7 unit. Sekarang, 7 jarak dalam kilometer. Kita darabkan sahaja 1.5 kilometer darabkan dengan 7. Okey, berapakah jawapan yang kamu dapat? 10.5 kilometer. Sekarang kita semak pula jawapan daripada kawan kamu. Okey, Naufal dia mulakan dengan 1.5 kilometer. Okey, masalahnya di sini saya tidak dapat mengenal pasti simbol yang ditulis olehnya. Jadi murid-murid ingat ya, semasa menulis jalan pengiraan, simbol operasi, nombor mesti ditulis dengan jelas. Okey, tak nak sengit, tak nak ada kesilapan pun. Nampak macam simbol tambah, tetapi nampak macam simbol darab. Jadi soalan tulisan ini agak mengelirukan. Kemudian kalau boleh saya tak nak ada murid-murid menulis nombor 7 seperti ini. 7 yang ada tongkat di tengah-tengahnya. Okey. Dalam UPSR sebenarnya cara menulis 7 ni dia tak perlu buat tongkat yang di tengah. Okey. Jadi Naufal ni saya faham maksudnya 1.5 kilometer darab dengan 7. Cuma dia punya tulisan sahaja perlu diperbaiki. Tapi untuk hari ini saya bermurah hati, saya anggap dia mungkin nak cepat kan.
kan. Jadi saya terima. Okey, kerana dia berjaya menulis 1.5 km darab 7, dia dapat 1 markah dan jawapan akhir 10.5 km, dia mendapat markah penuh juga. Okey, jadi kita tengok Arisha Adriana, dia buat 1.5 km tambah. Okey, kerana simbol operasinya tidak bersesuaian. Kenapa dia perlu tambah dan dia dapat jawapan juga 1.5 km? Okey, jawapan ini tidak logik. Okey, jadi berapakah markah yang diperolehi oleh Naufal? Naufal berjaya mendapat 2 markah dan Arisha tidak dapat markah. Okey, cikgu harap untuk soalan-soalan akan datang Arisha lebih berhati-hati ya. Okey, kita akan pergi soalan seterusnya. Soalan yang keempat. Soalan keempat B ni dia ada 2. Tandakan kedudukan Amelia yang terakhir. Okey, kita perlu menggunakan soalan yang B yang pertama, iaitu Amelia bergerak dari rumahnya 5 unit mengufuk. Jadi kamu perlu faham mengufuk ni iaitu apa maksud mengufuk? Adakah menegak ataupun melintang? Dia mengufuk ni seolah-olah dia pergi ke arah X. Okey, dia bergerak secara melintang. Jadi, kita boleh gerakkan. Jadi, awak perhatikan anak panah yang cikgu tunjuk bagaimana dia bergerak 5 unit mengufuk. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita dah tahu ini bila dia bergerak 5 unit mengufuk. Sekarang 2 unit mencancang. Ni berjaya 2 unit mengufuk. Okey, unit mencancang ni murid-murid. Mencancang ni maksudnya dia bergerak tegak, lurus tegak. Dia tak boleh macam naik lurus tetapi disengit sikit, tak boleh. Jadi lurus ke kanan, lurus ke kiri itu bukan mencancang. Jadi dia perlu tegak sahaja. Jadi sebenarnya ada 2 kemungkinan. Mencancang boleh juga secara naik ke atas dan boleh juga mencancang secara turun ke bawah. Okey, yang penting dia bergerak lurus. Jadi kita akan tengok yang satu persatu. Kalau dia bergerak 2 unit ke atas, ada tak rumah siapa-siapa? Okay, jom kita tengok. 1, 2. Okey, tidak ada rumah siapa-siapa pada kedudukan 2 unit mencancang. Jadi kita kata, bukan ini rupanya. Jadi kemungkinan besar 2 unit mencancang ni ke arah bawah. Jadi kita lihat, okey, bergerak 2 unit ke bawah, 1, 2. Ada rumah orang. Rumah siapakah yang bertuah itu? Ya, rumah Ryan. Jadi kamu perlu tandakan right pada rumah Ryan. Okey, cikgu harap kamu faham apa yang dimaksudkan unit mencancang. Kadang-kala dia boleh ke utara dan kadang-kadang boleh ke selatan. Yang penting dia bergerak lurus. Okey, sekarang soalan nombor 5. Okey, tolong dengar dengan teliti. Siti, adakah jisim awak sama dengan jisim adik saya? Kata Vicky. Sambil tu Vicky dia timbang dan berat dia 56.57. Apa jawapan Siti? Ya, jisim kami sama. Tetapi jisim saya kurang 950 gram daripada jisim awak. Soalannya, berdasarkan perbualan itu, hitung dalam kilogram jumlah jisim mereka. Jadi, saya nak cadangkan. Kalau kamu jumpa soalan yang melibatkan perbandingan macam ni, saya lebih suka kamu guna bar model. Okay, jadi kita akan tulis nama-nama watak yang ada disebut dalam cerita ini, iaitu Siti, adik Vicky dan juga Vicky. Okay, kita buat bar model satu ni. Ini adalah berat Siti. Ini adalah adik Vicky. Sebab apa? Jisimnya adalah sama. Manakala Vicky ni pula adalah kita dah tahu dia 56.57, tetapi clue yang lagi satu yang sangat penting adalah Vicky ni, Siti ni kurang 950 gram daripada Vicky. Jadi kalau kamu pandai, kita guna kaedah fahamkan secara terbalik, iaitu sebenarnya untuk pengetahuan kamu, mula-mula berat Vicky ni sama. Tetapi Vicky ni dia lebih berat daripada Siti. Dia lebih berat sebanyak berapa? 950 gram. Inilah yang Siti cuba sampaikan. Tetapi ayat dia kamu mungkin kurang faham. Dia kata, tetapi jisim saya kurang 950 gram daripada jisim awak. Maksudnya Vicky ni terlebih 950 gram. Jadi kamu boleh tulis seperti ini.
Tetapi, jika kamu perhatikan gambar rajah Vicky ni kita dapat satu maklumat yang lengkap. Okey, maklumat lengkapnya adalah apabila jumlah berat yang warna pink ni kita tambahkan dengan 950 gram, jumlah beratnya adalah 56.57 kilogram. Jadi, apa yang perlu kita buat untuk kita nak cari jumlah ketiga-tiga jisim mereka? Jadi, okey. Kalau kamu orang yang bijak, kamu dah tahu dah. Sebenarnya, kita perlu cari bar model yang berwarna pink. Sebab bar model ni semuanya sama besar. Okey, lagi pun awak dah tengok dah maklumat Vicky. Yang ini 950 gram, yang ini 56.57 gram. Maklumat yang kamu boleh dapat adalah maklumat yang berwarna pink. Okey, jadi macam mana cara nak tambah? Jadi kita perlu carilah berat Siti dengan adik Vicky. Ini disuruh cari dalam kg jumlah jisim mereka. Jadi bagaimana caranya? Kita boleh buat 1 box. Caranya macam mana? 1 kg ni sama dengan 1000 gram. Okey. Yang ini cikgu kata kenapa cikgu buat 1 box? Sebab cikgu tak nak tukar pertukaran unit leceh. Jadi kalau dia melibatkan pertukaran unit, kenapa cikgu kata pertukaran unit? Ini unit ni kilogram. Maklumat yang diberi adalah gram. Kamu dah tahu perlu tolak. Jadi apabila kamu tak nak buat pertukaran unit, kamu boleh guna kaedah 1 box. Sebab dalam kaedah ni dia automatik ditukar unit. Okey, bagaimana caranya? Kita masukkan tajuk dia kg, G dan juga ada titik. Okey, mari kita masukkan nombor besar mesti tolak nombor kecil. Okey, yang pertama 56 perpuluhan. Jadi awak pastikan titik tu adalah tanda perpuluhan. Kemudian 57 dia mesti betul-betul bersebelahan dengan titik. 57 kilogram. Kemudian sebab ada titik, kita letak titik. Tolak 950 gram. Di sini, cikgu katakan cikgu tak nak tukar unit. Jadi, di sini disebabkan ada perkataan gram. Ada di sini. Jadi, kamu perlu masuk dari belakang. Iaitu tolak dengan berapa? Sifar kat sini, 5 di sini dan 9 di sini. Okey, sebelum kamu tambah, sebelum kamu tolak, kamu kena lengkapkan maklumat yang tak ada. Kita perlu letak sifar. Kemudian kita tolak seperti biasa. Okey, di sini 5 tolak 9 tak boleh. Jadi kita kena pinjam. Okey, nak pinjam kita potong dan tulis nombor tu di atas. Kemudian minta dengan rumah kg. Okey. Okey, itu jawapannya. 55.62 sifar. Ini adalah berat Siti dan juga adik Vicky tau sebenarnya. Apabila sebab kita tolak je kita akan tahu ini adalah bar model yang warna pink. Bar model yang warna pink ni adalah berat Siti dan juga adik Vicky. Soalannya, jom kita cari jumlah. Jadi soalan jumlah ni kita tambahkanlah. Siti kita dah tahu berapa. Okey. Adik Vicky pun sama. Okey, sekarang Vicky pula. Vicky tak payah fikir banyak. Kita tengok pada alat penimbangnya. Okey, sekarang kita gariskan dan tambahkan. Okey, jawapannya adalah 167.81 kg. Senang ke susah? Saya rasa senang juga. Mari kita lihat. Okey, daripada yang tadi ni, yang kita tengok jawapannya 167.81 kg. Okey, siapakah murid bertuah yang akan saya semak kertasnya? Okey, kalau kamu nak tahu kertasnya ni balik-balik orang yang sama. Sebab yang hantar pada saya lebih kurang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang sahaja. Dan ada yang hantar sedikit sahaja. Contoh macam Jivarishi dia buat sampai soalan nombor 6 je. Alif Iskandar pun sama. Dia buat sampai nombor berapa je. Dia tak siapkan sampai 15 soalan. Jadi balik-balik nombor orang yang sama sahaja saya dapat semak. Okey, yang pertama Nurin. Okey, kita tengok dia ada menolak 56,570 tolak dengan 950 gram. Jawapannya betul. Jadi, Nurin layak mendapat 1 markah.
Okey. Kemudian Nurin berjaya tunjukkan jumlah berat Vicky, adik dia kan, campur dengan tu semua 167,810 gram. Dia menunjukkan operasi tambah, dia dapat 1 markah. Manakala soalan ni 3 markah kan. Soalan yang terakhir adalah unit yang terakhir, dia nak dalam kilogram. Oh, dan Nurin juga berjaya menukarkan unit ni dalam bentuk kilogram. Jadi, Nurin dapat berapa markah? Tahniah, Nurin mendapat 3 markah penuh. Okey, kita tengok pula Naufal. Okey, Naufal ni dia tambah secara bersambung. Tak kisah awak guna kaedah apa, asalkan jawapan kamu tepat. Okey, jadi yang pertama dia ada buat tolak dan jawapan dia adalah 500 ditukar terus dalam bentuk kilogram. Okey, betul. 1 markah. Kemudian dia tambahkan lagi sebab sebaik saja ditolak ini mungkin berat Siti dicampur dengan adik dia. Okey, last kali dah dapat, dia kata nak tambahkan dengan diri dia sendiri. Jadi di sini saya tengok ada operasi tolak, ada operasi tambah, bagus. Kemudian jawapan akhir adalah 167.81 kilogram. Jadi Naufal pun berjaya mendapat markah penuh. Tahniah 3 markah. Manakala Jivarishi, saya tengok jawapan dia sangat pendek. Contohnya, okey, 55.57 kg tolak 0.95 kg. Okey, dia bahagi dalam bentuk ayat matematik. Okey, saya nak ingatkan Jivarishi, dalam soalan kertas 2, awak kena ingat, ini adalah soalan 3 markah. Soalan 3 markah tak boleh simple macam ni. Dia selalunya ada melibatkan lepas tolak, ada tambah lah, ada bahagilah. Itulah soalan 3 markah. Kadang-kadang ada pertukaran unit lah. Jadi di sini yang satu yang saya nak tegur, saya cakap lain kali selesaikan dalam bentuk lazim. Di sini betul lah dia buat 55.62 kg. Dalam kertas 2, murid-murid, saya nak awak biasakanlah. Mula-mula awak boleh buat ayat matematik, kemudian buat bentuk lazim. Okey, yang ini dalam kerja kamu tidak berapa tepat kerana ada langkah-langkah seterusnya. Dia nak cari jumlah mereka. Kamu tak buat jumlah mereka. Jadi kamu dapat sikit jawapan je, kamu sudah rasa lega dapat jawapan. Sebenarnya tolong baca balik soalan dengan teliti. Soalan nak tanya tentang berat Siti ke, ataupun dia nak tanya berat ketiga-tiga mereka. Okey. Jadi minta maaf, awak hanya layak mendapat 1 markah sahaja. Tak apa, lain kali cuba lagi ya. Okey, soalan nombor 6. Okey, hari ini cikgu nak bincang sampai soalan nombor 7 saja. Jadi jangan risau. Okey, soalan nombor 6. Rajah 6 menunjukkan waktu Aiman tiba di sekolah pada suatu hari. Jadi Aiman ni dia pagi ke malam ya? Awak tengok pukul berapa tu sebenarnya? 11.55. Adakah dia pergi ke sekolah pada 11.55 pagi atau 11.55 tengah malam? Jadi secara logiknya nak pergi sekolah mungkin dia sesi tengah hari. Jadi ini mesti pada waktu pagi. Kadang-kadang kita kena guna kaedah logik akal. Okey, soalan A adalah tandakan right kebolehjadian jarum jam dan jarum minit berkedudukan selari pada muka jam itu selepas 5 minit. Awak pun fikirlah, lagi 5 minit pukul berapa? Oh, lagi 5 minit mestilah pukul 12. Ya. Apabila pukul 12, jarum ni akan bertindih antara satu sama lain. Okey, ini namanya adalah selari dalam arah yang sama. Jadi, ada tak kemungkinannya dia akan jadi selari? Mustahil, semua kemungkinan, sama kemungkinan ataupun pasti. Jawapannya adalah sudah semestinya pasti jam memang akan bertindih. Okey, soalan yang B pula. Soalan B saya dah tengok dah beberapa orang murid dan saya dapati kebanyakan murid melakukan kesilapan kerana dia tidak mengaitkan soalan B ni dengan dia punya soalan utama. Soalan utama apa? Sebab ini adalah soalan 6. Dia ada 6A dan juga 6B. Okey, kesinambungan dia mestilah pada yang utama. Gambar rajah jam ni. Jadi kebanyakan murid dia tak dapat nak relatekan dia. Jadi tak apa, kita tengok cikgu nak ajar apa.
Soalan 6B saling berkait dengan rajah 6. Okey. Jadi awak kena faham dalam rajah 6 ni dicakap ini adalah waktu Aiman tiba di sekolah. Lagipun soalan B dia masih lagi menggunakan nama Aiman. Jadi memang terang dan nyata dia berkait rapat. Okey, kalau kamu nak tahu jam ni menunjukkan waktu dia tiba di sekolah. Tetapi dia berada di sekolah selama 5 1/4 jam. Dan soalan tanya pukul berapa Aiman pulang? Soalan ni dia buat cerita tetapi awak kena faham dalam tajuk masa selalunya bila dia beri jam, awak kena kenal pasti. Mestilah ada masa mula, ada masa tamat dan ada tempoh masa. Ini soalan asas tentang tajuk masa bila dia sebut pukul berapa, tepat jam berapa kan. Okey, di sini kita akan tengok adakah dia suruh cari masa mula, adakah dia suruh cari tempoh masa, adakah dia suruh cari masa tamat. Okey, di sini ada satu petua. Okey, kalau apa-apa cara kamu nak kena cari masa mula, caranya mesti tolak. Kenapa saya kata tolak? Masa mula ni maksudnya selalunya maklumat masa tamat dengan tempoh masa akan diberi. Jadi untuk dapat masa mula mesti tolak. Yang penting nombor besar tolak nombor kecil. Okey, kadang-kadang soalan masa mula diberi, kadang-kadang soalan masa tamat diberi. Dua-dua maklumat diberi. Ini soalan selalunya suruh cari tempoh masa. Murid-murid dalam soalan tempoh masa, kita juga mesti gunakan operasi tolak. Iaitu masa tamat tolak dengan masa mula. Manakala soalan yang akhir hujung-hujung ni pula adalah masa tamat. Jadi apabila kamu nak cari masa tamat, kita perlu menggunakan operasi tambah. Jadi cikgu nak tuliskan maklumat-maklumat apa yang kamu dah dapat sebenarnya. Tengok dalam rajak 6 ni dia menunjukkan waktu Aiman tiba di sekolah. Ini bermaksud ini adalah masa mula ataupun masa awal. Soalan yang kedua adalah tempoh masanya, bukan 5 jam. Tapi 5 1/4 jam tempoh masa Aiman berada di sekolah. Dia tak sebut perkataan tempoh tetapi dia mengguna Aiman berada di sekolah selama 5 1/4 jam. Ini sebenarnya adalah tempoh masa. Dan soalan tanya pukul berapakah Aiman pulang dari sekolah? Sebenarnya soalan tu sedang tanya masa tamat. Kamu mungkin tak perasan sebenarnya kalau jumpa soalan macam ni dia seolah-olah tanya masa tamat. Masa tamat sangat senang, kita hanya perlu tambah sahaja. Okey, jadi kita kena tambahkan maklumat yang ada. Maklumat apa yang ada? Jadi tajuk jam mesti ada rumah masa dan juga rumah jam dan juga rumah minit. Okey, masa mula. Okey, sebab ni operasi tambah, kita boleh tambah sahaja. Iaitu 11 jam 55 minit tambahkan dengan 5 jam 15 minit. Okey, kamu perlu tambah ikut ruangan yang disediakan. Ini 70, ini 6, ini 16. Okey murid-murid, ada pengawal kan? Pengawal ni nombor 60. Dia akan memastikan nombor yang di bawahnya tak boleh sama atau terlebih. Jadi soalan ini sudah terlebih sebab dia 70 sedangkan pengawal tu adalah 60. Bila terlebih, kita kena tolak 60 dan di rumah jam kita mesti tambah 1. Okey, jadi berapa jawapan yang awak dapat? Okey, 10, 6 tambah 1, 7, 17. Okey, jadi murid-murid kalau soalan tanya pada pukul berapakah? Jadi kamu hanya boleh beri jawapan dalam bentuk sistem 12 jam ataupun sistem 24 jam. Jadi kalau saya sebab dia tak nyatakan nak apa-apa jam ke minit, saya akan guna sistem 24 jam kerana jawapan dah ada dah dekat situ. Awak kena ingat dalam sistem 24 jam mesti mula dengan perkataan jam. Kemudian mesti ada 4 digit nombor dan tidak ada titik di tengah-tengahnya. Cara menyebutnya adalah jam 17.10. Okey, faham ke tidak? Okey.
Okey, ni soalan yang terakhir. Okey, mesti awak gembira dah sampai akhir dah. Okey, soalan nombor 7 menunjukkan isi padu air dalam sebuah bekas. Okey, awak pun tengok. Oh, dia 2 liter. Nyatakan isi padu dalam mililiter air dalam bekas itu. Ini soalan senang tak kelas? Soalannya adalah tukarkan 2 liter kepada ml. Jadi awak guna otak je pun boleh. 2 liter sama dengan 2000 ml. Jadi ini soalan 1 markah. Tak buat jalan kerja pun tak apa. Tak ada masalah. Yang saya nak tegur adalah soalan di sini. Soalan B. Okey, cikgu akan bacakan kerana di sini saya tengok ramai murid yang melakukan kesilapan. Jadi cikgu bacakan ya. Zain mengeluarkan 1/4 daripada air dalam bekas itu. Hitung isi padu dalam liter baki air dalam besen di dalam bekas itu. Okey, mungkinlah dia telah mengumpul lama air dalam bekas ni. Mungkin sebab ada gangguan tak ada air. Okey, tiba-tiba dia kata dia nak guna, dia keluarkan 1/4. Soalannya, berapa baki yang tinggal? Jadi kamu tengok di sini, langkah pertama adalah sebabkan disebut 1/4 ni, kita bahagikan bikar ni kepada 4 bahagian. Ni bukan bikar, ini adalah baldi. Okey. 1/4 Zain telah keluarkan. Jadi kita akan warnakan dengan warna purple. Warna purple ni menunjukkan 1 daripada 4 bahagian ni Zain dah keluarkan lah. Untuk berniaga ke, untuk apa pun saya tak tahu. Okey, seterusnya hitung isi padu dalam liter baki air di dalam itu. Jadi kalau cikgu suka guna kaedah cara 1. Kerana cikgu dah tahulah 1/4 air yang dibuangkan bakinya mestilah 3/4 sebab dia pelengkap. Okey, ini 3/4. Ini adalah baki. Jadi kamu hanya perlu baca dalam bentuk pecahan. Ya, jangan sebut 3/3 tetapi 3/4. Kita tulis baki ni adalah 3/4 dan kita terus darabkan dengan jumlah keseluruhan air. Jadi kamu boleh potong 4 darab berapa dapat 4? 4 darab 1. 4 darab 5 darab berapa? 20. Okey, kemudian kita boleh potong sifar di atas. Okey, potong lagi satu sifar letak di atas. Last sekali kamu kena darabkan. 500 ml darabkan dengan 3. Okey, dah dapat? Jawapannya adalah 1500 mililiter. Tetapi kalau kamu baca soalan ni dengan teliti, dia suruh minta jawapan dalam liter. Ni dalam kat sini soalan yang macam ni. Tulis jawapan dalam liter. Jadi langkah pertama adalah kita terus ubah. Saya ajar ada banyak cara untuk menjadikan mililiter kepada liter. Contoh yang ini kita bahagi belakang. 3 awan gerak belakang. Sebab BB bahagi mesti gerak belakang. So kita gerakkan 1, 2 dan juga 3. Letak titik baru, titik lama terus hilang. Jadi jawapannya adalah 1.5 liter. Okey, yang seterusnya cikgu nak terangkan adalah cara 2. Cara 2 ni saya tengok cara yang paling popular yang murid-murid tahun 6 harapan ni suka sangat buat cara 2. Tetapi hampir 80% buat kesilapan. Dia nak guna cara 2 tetapi salah. Apa? Di mana dia salah? Okey, kita tengok Okey, jadi murid-murid yang cara 2 ni, dia dalam periksa ke, dia dalam kertas Google Form ke, dia nampak 1/4 sahaja, dia nak darab. 1/4, kemudian bekas ni dia dah tahu 2 liter sama dengan 2000 ml. Jadi dia buat macam ni, 1/4 darabkan dengan 2000 ml. Dia potong. Dapatlah nilainya berapa? 500 mililiter. Tetapi disebabkan soalan ni minta dalam liter, kita boleh bahagi dengan 1000. Okey, jadi letak titik baru, titik lama terus hilang. Jadi kamu pun terus letak titik baru, 0.5 liter. Okey, adakah ini jawapannya? Tidak. Sebab dalam jawapan akhir dia suruh cari hitung isi padu dalam liter baki air dalam bekas itu. Jadi langkah seterusnya kita guna operasi tolak. Kalau dia penuh nilainya adalah 2.0 liter.
Sekarang kita hanya perlu tolak kerana soalannya meminta mencari baki air di dalam bekas itu. Jadi 2.0 liter tolak dengan jawapan tadi 0.5 liter. Jadi berapa jawapannya? Iaitu 1.5 liter. Cuba perhatikan, jawapannya sama tak di antara kedua-duanya? Sama lah cikgu. Okey, jadi kamu kena lihat mana satu jalan kerja yang kamu suka. Saya kata saya suka guna cara satu. Okey, kita tolak. Sebenarnya kita guna kaedah pelengkap. Kalau 1/4 tu kita keluarkan, pelengkap kepada 4/4 adalah 3/4. Jadi kita darab terus. Ni macam kita boleh darab terus dapat. Tetapi cara dua, kebanyakan murid dia berjaya 1/4 darab dengan 2000 liter. Dia berjaya dapat 0.5 liter. Tetapi dia tak buat baki. Kaedah dua boleh diterima tetapi dengan syarat awak mesti tolakkan nilai yang asal tolak dengan nilai yang awak dapat. Okey, jadi kita akan tengok ada 3 orang murid yang cikgu dah pilih. Siapakah murid yang cikgu nak tanda? Okey. Muridnya bernama Naufal, Nurin dan juga Arisha. Okey, kita perhatikan Naufal dahulu. Ni yang cikgu kata. Kebanyakan murid-murid dia nampak 1/4 dia terus nak darab. Tetapi Naufal dia darab dengan 68. Jadi 68 ni datang daripada mana Naufal? 1/4 dia dah betul tetapi dia tak berjaya mendarab dengan nombor yang betul. Oleh itu markahnya adalah sifar. Okey? Sifar markah untuk Naufal. Okey, kita tengok Arisha punya. Okey? Dia dapat 1/4 darabkan dengan 2. Ni saya kata kebanyakan murid 6 harapan memang dia nampak 1/4 dengan 2 dia terus nak darabkan. Dan dia berjaya dapat 0.5 liter. Tetapi dia tak baca soalan suruh cari baki. Mesti tolakkan dengan air yang asal. Jadi apabila kamu dah selesaikan, kamu hanya dapat 0.5. Jadi ini salah. Tetapi jalan kerja kamu cikgu boleh terima sebab ada 1/4 darabkan dengan 2, ada jawapan 0.5. Cuma dia tak lengkap. Jadi 1 markah bolehlah diberi kepada Arisha. Manakala Nurin pula, okey, Nurin bagus sebab dia buat apa? Dia pun dia suka guna cara 2 juga. Dia buat 1/4 darab dengan 2000 ml. Bila dia selesaikan, dia dapatlah 500 ml. Kemudian dia tolak. Bagus. Dia ingat ini adalah soalan baki. Jadi dia pun tolak. Dan yang paling bagus sekali, dia ingat soalan ni bukan nak dalam mililiter tetapi soalan nak dalam liter. Jadi dia bagi cikgu jawapan dalam bentuk liter. Jadi kita tengok berapa banyak markah yang dia boleh dapat. Okey, yang pertama bagus 1500. Jawapan akhir pun tepat 1.5 liter. Jadi dia dapat markah penuh. Oleh itu murid sesiapa yang salah ataupun yang cikgu tegur dia melakukan kesilapan, cuba lagi. Ada banyak lagi soalan-soalan yang menanti. Okey, tu kawan kamu cakap cuba lagi. Jangan cepat putus asa. Okey. Nampaknya sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Okey, jangan lupa untuk membuat pembetulan. Dan cikgu harap semua murid dapat menyiapkan kertas 1 yang selebihnya. Cikgu tak nak bincang sebab saya tengok hanya beberapa orang sahaja yang menghantar kertas 2. Okey, soalan seterusnya nombor 8 hingga nombor 15 saya nak tengok daripada kamu punya. Okey, terima kasih.